sehati sejiwa. Seramai 90 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi bersepadu di sekitar daerah Tawau melibatkan pelbagai agensi yang diketuai Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah. Menurut pengarah MKN Sabah, Datuk Razzie Mat Saad, operasi berkenaan menahan 56 warga Indonesia, 32 Filipina serta 2 Pakistan yang berumur antara 2 hingga 50 tahun. Mereka terdiri daripada 66 lelaki, 20 wanita dan 4 kanak-kanak. Daripada 260 yang diperiksa di kawasan rumah kongsi, rumah sewa, ladang, tapak pembinaan dan setinggan. Beliau berkata demikian dalam siaran media di Tawau. Datuk Razzie berkata, kesemua yang ditahan dihantar ke Pusat Tahanan Sementara PTS Tawau untuk tujuan dokumentasi sebelum dihantar pulang ke negara asal. Ekosistem keselamatan maklumat kerajaan negeri akan dapat dimantapkan menerusi pelaksanaan prasarana kekunci awam PKI Identifikasi Elektronik EID Sektor Awam Negeri kelak. Menurut Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah JPKNS, Dr. Haji Minggu Haji Jumaan, teknologi PKI EID mampu meningkatkan keupayaan dalam menjaga transaksi maklumat kritikal atau terperingkat, terutama yang melibatkan sistem perakaunan dan keuangan. Teknologi itu juga memudah cara sistem penyampaian perkhidmatan, meningkatkan kecekapan operasi dan memperkasa proses transformasi perkhidmatan kerajaan negeri ke arah mencapai kerajaan pintar. Pelaksanaan PKI EID juga selaras pematuhan Akta Tandatangan Digital 1997 dan pengukuhan enactment aktiviti kerajaan elektronik 2014. Dr. Haji Minggu berucap demikian dalam bengkel pelaksanaan prasarana kekunci awam PKI Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Bengkel Julungkali Anjuran JPKNS dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Pos DigiCert Sdn Bhd antara lain bertujuan menilai tahap ketersediaan JPKNS dalam pelaksanaan PKI EID sektor awam negeri, mewujudkan kesedaran tentang penggunaan teknologi tersebut dan mewujudkan business cases bagi kerajaan negeri untuk melaksanakan teknologi itu secara lebih strategik. Seramai 65 anggota agensi kerajaan negeri dan JPKNS menyertai bengkel 2 hari ini. Turut hadir Ketua Bahagian Hal Ehwal E-Dagang dan Pos Muhammad Zaidi Abdul Karim dan Ketua Pegawai Operasi Pos DigiCert Sdn Bhd Haji Amir Suhaimi Hassan. Pengenalan Land Dealings Electronic Submission System LADES 2.0 mampu menyelesaikan isu-isu berkaitan pengurusan tanah di negeri ini pada masa depan. Keyakinan itu disuarakan Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Negeri Datuk Haji Safar Untong. Menurut Datuk Haji Safar, sistem mengaplikasi serta mengakses dokumen berkaitan tanah versi maklumat digital dalam talian merupakan satu kemudahan paling efektif, cepat dan mudah seiring kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang berkembang pesat. Jelasnya, LADES 2.1 kini mengalami peningkatan serta dinaik taraf dari semasa ke semasa sebagai respon atau maklum balas yang terkumpul dari firma-firma guaman. Sistem itu dibangunkan bagi menyelesaikan beberapa isu terutamanya isu kelewatan dalam memproses perjanjian-perjanjian tanah yang memakan tempoh masa panjang. Beberapa pembaharuan dibangunkan dalam LADES 2.1. Antaranya firma sah akan menyediakan cetakan tanah serta menguruskan borang permohonan, perkhidmatan pertanyaan status tanah, cetakan. Menggunakan khidmat peguam, kita telah menyediakan kios di pejabat pendaftar tanah dan kita mempunyai kaki tangan di sana yang mengajar mereka bagaimana mengisikan borang itu secara on screen dan seterusnya akan print out borang tersebut dan meminta mereka tanda tangan dan kita saksikan tanda tangan itu untuk tujuan pindah milik ataupun cagaran bagi pihak individu. Beliau ditemui media selepas melancarkan LADES 2.1 di Wisma Jabatan Tanah dan Ukur Sabah di Kota Kinabalu. Selepas LADES 2.1 diperkenalkan, sebanyak 77% urusan berkaitan perjanjian-perjanjian tanah berjaya diselesaikan dalam masa kurang 5 hari.
Pembukaan Pusat Anak Perkhidmatan Negara PAPN Kudat sejak 2014 dilihat berjaya memperlihatkan banyak perkembangan positif terhadap anak-anak bawah didikan pusat tersebut. Menurut Ketua Pendidik PAPN Kudat, Nurul Nadia Abu Bakar, perkembangan positif itu meliputi aspek pergaulan, disiplin, berdikari dan mengenal suasana luar tanpa rasa takut. Ini kerana PAPN Kudat menekankan 3 aspek utama dalam konsep pendidikan awal kanak-kanak, iaitu sentiasa mesra, berfikiran positif dan pendedahan dunia luar. Kita buat aktiviti dengan anak bukan setakat di dalam permata, tetapi kita melibatkan juga dengan aktiviti luaran, seperti kita buat lawatan di balai bomba, di balai polis. Jadi kita dedahkan mereka dengan apa yang ada di persekitaran mereka. Tidak hanya orang kata benda tu berlaku macam di rumah sahaja. Beliau ditemui RTM dalam majlis graduasi PAPN di Hotel Marina Kudat. Sementara itu, ibu bapa yang ditemui turut menyatakan keyakinan terhadap keupayaan PAPN Kudat dalam melahirkan modal insan cemerlang. Pusat Anak Perkhidmatan Negara ni satu, dia bagi golongan yang kurang berkemampuan, dia murah, satu, dan skop pendidikan adalah mengikut standard pendidikan yang pendidikan awal kanak-kanak lah. Pendidik di pusat ini, hubungan pendidik di pusat ini dengan antara ibu bapa sangat erat, sangat akrab. Apa-apa aktiviti pun kami lakukan bersama-sama. PAPN Kudat kini mempunyai 39 kanak-kanak berumur antara 2 hingga 4 tahun dengan 9 guru pembimbing. Keselamatan ketika berada di jalan raya sering dipandang remeh sesetengah pengguna jalan raya. Sikap tidak peka atau tidak acuh tentang langkah-langkah keselamatan juga antara punca kemalangan jalan raya. Justru bagi memantapkan lagi pengetahuan dan kesedaran umum mengenai keselamatan jalan raya, Petronas menerusi Petrosains dengan kerjasama beberapa agensi termasuk Jabatan Keselamatan Jalan Raya JKJR dan Kementerian Pendidikan mengambil inisiatif menganjurkan pameran Petronas Street Smart di Kompleks Belibela Oceanus, Kota Kinabalu. Program yang bermula hujung Oktober lalu itu ternyata mendapat sambutan menggalakkan dengan merekodkan lebih 12,000 pengunjung. Penglibatan secara percuma selain pelbagai aktiviti menarik yang disediakan antara tarikan utama pengunjung berkunjung. Tinjauan RTM mendapati kebanyakan ibu bapa membawa anak-anak mengunjungi pameran ini untuk mendedahkan mereka tentang keselamatan jalan raya dalam pelbagai aspek. Untuk kebaikan untuk anak-anak saya, untuk dia punya pelajaran lah, untuk dia punya kebaikan, dia punya keselamatan. Nanti dia besar-besar dia faham apa yang benda-benda inilah. Baguslah untuk kanak-kanak untuk menjaga keselamatan mereka semasa mereka berada di jalan raya. Harapan saya semoga anjuran seperti ini akan diadakanlah masa-masa akan datang lagi. Manfaatnya untuk mengembangkan minda-minda budak-budak yang baru membesar ni kan, orang perlu belajar mengenai keselamatan, melukis, itu sajalah mengenai pemanduan. Sekurang-kurangnya orang tahulah di mana keselamatan budak-budak itulah. Manfaatnya kalau di sini nampak dia punya ciri-ciri keselamatan. Dan kalau untuk kanak-kanak mungkin belajar dari bagaimana melintas jalan, dan yang tadi itu dia tunjukkan dengan menggunakan motosikal. Dia ada cara-caranya lah, step-stepnya begitu menjaga keselamatan. Program Petronas Street Smart merupakan program pendidikan yang mengetengahkan isu keselamatan jalan raya berkonsepkan sains, unik dan praktikal. Bertemakan Listen for Life, pameran ini menggalakkan pendidikan sains dan dilengkapi teknologi canggih untuk menarik perhatian pengunjung, terutama kanak-kanak. Program ini diyakini mampu membentuk pengguna jalan raya berhemah dan secara tidak langsung meningkatkan minat serta pengetahuan kanak-kanak mengenai ilmu sains dan kepenggunaan dalam kehidupan seharian.
Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10.30 pagi akan berlangsung program latihan mencari dan menyelamat SAREX, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia di Kolombong, Inanam. Manakala pada pukul 2 petang akan diadakan majlis penyampaian cek faedah perkeso kepada Balu Allahyarham Jaludin Dullah, Pegawai Pusat Zakat Sabah di Kampung Kelanahan, Papar. Baiklah, saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali kepada Syahrizam di Angkasa Puri. Silakan.